Yang berhormat Likas. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan nombor 6. Pak Menteri sila jawab. Tuan Speaker, untuk menjawab pertanyaan ahli yang berhormat daripada Likas dan juga untuk makluman semua ahli yang berhormat di Dewan Yang Mulia ini, bagi 5 bulan yang pertama pada tahun 2012, jumlah ketibaan pelancong yang telah melawat negeri Sabah adalah berjumlah 1,134,149 orang dengan jumlah anggaran pendapatan pelancongan sebanyak 2,02 bilion. Jumlah ketibaan ini telah menunjukkan peningkatan sebanyak 3,7% berbanding dengan tempoh yang sama pada tahun lepas, iaitu sejumlah 1,93,578 orang. Bagi menjawab soalan kedua ahli yang berhormat, bagi tempoh 5 bulan yang pertama pada tahun ini, Sabah telah menerima seramai 71,152 pelancong daripada negara China, dan negara China ini adalah termasuk Hong Kong dan Macau. Jumlah ketibaan tersebut telah mencatatkan pertumbuhan positif sebanyak 41,4% berbanding dengan tempoh yang sama pada sebelumnya, iaitu pada tahun lepas. Pada tahun yang lepas, jumlah ketibaan pelancong Cina dalam 5 bulan pertama ialah 50,304 orang. Jadi 5 bulan yang pertama pada tahun ini 71,152 orang. Tuan Speaker, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, hasil pendapatan sektor pelancongan negeri Sabah adalah berdasarkan kepada anggaran perbelanjaan per kapita pelancong di Sabah. Anggaran perbelanjaan per kapita bagi pelancong daripada negeri China ialah RM2,768.40 dan jumlah secara puratannya malam mereka berada di Sabah ialah 6 malam, ya. 6 days. Berdasarkan pada anggaran perbelanjaan per kapita tersebut, bagi 5 bulan pertama tahun 2012, hasil pendapatan pelancongan yang disumbang oleh pelancong Cina dianggar berjumlah 197 juta ringgit berbanding dengan 139,3 juta ringgit bagi tempoh yang sama pada tahun 2011. Ini juga menunjukkan peningkatan perbelanjaan 45,6%. Terima kasih. Yang berhormat Gum. Tuan Speaker, soalan nombor 7. Pak Menteri sila jawab. Tuan Speaker, untuk menjawab pertanyaan ahli yang berhormat Gum dan makluman Dewan Yang Mulia ini, Kementerian saya sebenarnya telah menjawab soalan ini pada sidang Dewan bulan November tahun 2010 yang dibangkitkan oleh Adun dari Seri Tanjung. Walau bagaimanapun, saya sekali lagi ingin menjelaskan bahawa kementerian saya pada masa ini belum bercadang untuk menjual atau memberi hak milik kepada mana-mana rumah PPR di negeri ini. Ini bermakna bahawa rumah-rumah PPR tersebut masih lagi berstatus rumah PPR disewa. Kumpulan sasaran perumahan ini ialah untuk menempatkan golongan setinggan, rakyat berpendapatan rendah, ibu tunggal, dan orang kelainan upaya di negeri ini. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini seterusnya, banyak perkara yang perlu dipertimbangkan sebelum rumah-rumah PPR ini dijual atau diberi hak milik kepada penghuni-penghuni sedia ada. Antaranya, 1, harga rumah PPR sekarang adalah di antara RM80,000 hingga RM160,000 satu unit. Jika rumah PPR ini diberi hak milik atau dijual,
adalah dikhawatiri penghuni-penghuni PPR sedia ada sukar untuk mendapatkan pinjaman bank kerana berpendapatan rendah. Kedua, golongan ini juga dikhawatiri tidak dapat membayar ansuran bulanan bank yang tentunya lebih tinggi dari bayaran sewaan. Untuk makluman Dewan ini, pada ketika ini pun terdapat sebilangan penghuni PPR sedia ada yang tidak mampu untuk membayar sewa bulanan sehingga berbulan-bulan. Bayaran sewa bulanan ialah di antara Rp124 sehingga Rp180 sahaja. Walau bagaimanapun, kementerian saya akan memikirkan satu kaedah agar di suatu hari nanti rumah-rumah PPR ini akan dapat diberikan hak milik kepada penghuni-penghuni sedia ada. Terima kasih. Yang berhormat Kiolo. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya soalan nombor 8. Yang berhormat Menteri sila jawab. Tuan Speaker, bagi menjawab bahagian pertama pertanyaan ahli yang berhormat dari kawasan N11 Kiolo, kementerian saya melalui Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah hanya mempunyai statistik bagi kanak-kanak jalanan yang diselamatkan dan ditempatkan di Rumah Perlindungan Ihsan Kota Kinabalu yang dikendalikan oleh pihak berkuasa Pasukan Petugas Khas Sabah Labuan. Rumah Perlindungan Ihsan Kota Kinabalu telah beroperasi sejak tahun 2007 lagi. Berdasarkan statistik tahun 2007 hingga Mei 2012, seramai 1,392 orang kanak-kanak telah diselamatkan, manakala seramai 1,327 telah dibebaskan. Pada masa ini, seramai 65 orang kanak-kanak masih lagi berada di rumah perlindungan tersebut. Tuan Speaker, berhubung dengan bahagian kedua pertanyaan ahli yang berhormat dari Kiolo, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, berdasarkan keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri Kerajaan Persekutuan pada 23 Februari 2005, Kementerian Pemuda Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah diberi tanggungjawab untuk menangani isu kanak-kanak jalanan secara bersepadu, di mana tugas dan tanggungjawab telah diagih-agihkan mengikut agensi seperti Kementerian Pelajaran, Kementerian Kesihatan, Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Imigresen dan Pasukan Petugas Khas Sabah Labuan. Perkara-perkara yang telah dititik beratkan meliputi pendokumentasian kanak-kanak, pemulihan, kebajikan, pendidikan dan kesihatan. Kementerian saya melalui Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah tidak terlibat dengan latihan ke arah pekerjaan pada kanak-kanak jalanan. Jabatan berkenaan hanya terlibat dalam memberikan perkhidmatan daripada aspek kebajikan kanak-kanak jalanan. Di samping itu juga, jabatan menyediakan pendidikan asas seperti kelas pembelajaran 3M, kelas agama, pendidikan moral, pengurusan diri, riada dan seterusnya, membimbing perkembangan menyeluruh kanak-kanak berkenaan. Sekian, terima kasih. Yang berhormat Sikong. Terima kasih dan Speaker. Soalan saya soalan nombor 9. Yang berhormat Menteri sila jawab. Tuan Speaker, sebelum saya menjawab soalan ahli yang berhormat dari Sekong, izinkan saya memaklumkan Dewan Yang Mulia ini mengenai penyertaan kontingen Negeri Sabah ke Sukma ke-15 Pahang 2012 yang mana telah berlangsung sejak 1 Julai 2012 dan akan berakhir malam ini 16 Julai 2012 dengan majlis penutupan akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, kontingen Negeri Sabah telah mencapai 90 pingat emas secara keseluruhannya dengan pungutan 18 emas, 20 perak dan 52 gangsa. Antara perkara yang perlu saya maklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini ialah buat pertama kalinya setelah hampir 30 tahun Sabah menyertai Sukan Sukma, pasukan bola sepak Sabah mencatat sejarah menjadi johan acara pertandingan bola sepak dalam Sukma ke-15 di Pahang
Pingat emas dalam sukan bola sepak, Tuan Speaker, bolehlah diumpamakan sebagai ibu kepada semua pingat emas dalam mana-mana juga kejohanan. Saya percaya bukan sahaja ahli kontingen di Pahang yang berbangga apabila lagu kebesaran negeri Sabah, Sabah Tanah Airku dimainkan dalam stadium semasa acara penyampaian pingat, tetapi semua rakyat Sabah turut sama berbangga dan gembira atas kejayaan. Kejayaan ini adalah hasil dari kerja kuat pemain dan pegawai-pegawai Persatuan Bola Sepak Sabah, SAFA, yang dipimpin secara dinamik dan kreatif oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ketua Menteri. Selain daripada itu, Tuan Speaker, pasukan golf Sabah juga mencipta sejarah, yaitu buat julung kalinya pasukan golf negeri memungut semua emas yang dipertandingkan, yaitu 4 emas untuk acara individu lelaki dan perempuan dan acara berpasukan bagi lelaki dan perempuan. Di dalam acara angkat berat pula, peserta negeri Sabah Francis Titus telah memenangi 2 pingat emas dengan memecahkan 2 rekod sukma dan 1 rekod nasional. Manakala di dalam acara memanah, peserta negeri Sabah Adam Wong telah menang emas dengan memecahkan juga rekod sukma. Tuan Speaker, merujuk kepada soalan ahli yang berhormat dari Sekung dan makluman Dewan yang mulia ini, kerajaan negeri melalui Kementerian Belia dan Sukan Sabah sebenarnya telah menaik taraf kompleks sukan sendakan sempena Sukan Sabah Saga keempat pada tahun 2009 dengan pelbagai kemudahan sukan seperti bowling padang dan padang hoki astroturf. Kementerian saya sedang dan akan terus melengkapkan kompleks sukan sendakan secara bersepadu dengan pelbagai kemudahan sukan untuk membolehkan penganjuran kejohanan peringkat daerah, bahagian, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Pada akhir tahun 2011, Kementerian saya telah menyiapkan pembinaan pusat satelit Institut Sukan Negara atau ISN dengan izin cawangan sendakan, menaikkan taraf kolam renang dan gelanggang tenis. Kementerian saya juga telah meningkatkan keindahan jogging track, menaik taraf jungle track dan pada masa yang sama menambah jarak dari 500 meter ke 1000 meter serta membina kemudahan sukan ekstrim yang menjadi kecenderungan generasi muda, yaitu wall climbing yang dijangka siap pada pertengahan September tahun 2012 ini. Bagi tahun 2012, Kementerian saya bercadang untuk menaik taraf stadium bola sepak sendakan, melibatkan pemasangan lampu limpah dengan anggaran sebanyak Rm4 juta ringgit. Dengan pemasangan kemudahan ini, kompleks sukan sendakan boleh menganjurkan kejohanan dan perlawanan bola sepak pada waktu malam. Kementerian saya juga bercadang untuk menaikkan gelanggang, squash, dewan gimnastik, kemudahan asrama dan melengkapkan peralatan-peralatan bilik gimnasium. Walau bagaimanapun, cadangan tersebut tertakluk kepada kelulusan dan keupayaan kewangan negeri. Sekian, Tuan Speaker. Tuan Speaker, soalan tambahan saya. Tidakkah Kementerian Belia dan Sukan menaik tarafkan padang bola sendakan dengan membina tempat duduk seperti apa yang telah dilaksanakan di Tawau? Kerana jika tidak ada kemudahan seperti ini, lampu kita sudah tahniah kepada Kementerian. Tapi kalau penganjuran SAFA kita tidak dapat melaksanakan kerana tempat duduk tidak mencukupi. Tidakkah Kementerian bercadang untuk menaikkan taraf stadium itu supaya SAFA boleh menganjur disandakan? Kerana Tawau selalu ada pertandingan SAFA kerana FM sukan ini. Kerana ini adalah juga mendapat sambutan di daerah Sandakan. Terima kasih. Terima kasih di atas soalan tambahan ahli yang berhormat Datuk Sekung. Tuan Speaker, pihak Kementerian memang mengambil berat
tentang cadangan ini dan insya-Allah akan diambil perhatian tindakan selanjutnya di dalam perancangan yang terdekat ini. Terima kasih Tuan Speaker. Yang hormat Loyang. Tuan Speaker, soalan nombor 10. Hormat Menteri, sila jawab. Tuan Speaker, bagi menjawab pertanyaan ahli yang berhormat dari kawasan N16 Luyang dan sebagai makluman kepada ahli-ahli yang berhormat di Dewan Yang Mulia ini, sukacita saya memaklumkan bahawa maklumat-maklumat yang saya perintahkan ini merupakan maklumat yang telah dilaporkan di Dewan Rakyat oleh Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri yang berhormat Datuk Mukhlis Tun Mahathir pada 13 Jun 2012. Maklumat-maklumat ini disediakan oleh Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia atau MIDA. Pada masa ini MIDA merupakan agensi utama negara untuk mengumpul semua maklumat pelaburan pelbagai sektor. Sebelum ini MIDA hanya mengumpul maklumat pelaburan dalam sektor perkilangan dan pembuatan saja. Pelaporan sejumlah 10.2 bilion ringgit Malaysia yang diperolehi pada suku pertama tahun ini ke negeri Sabah datang dari sektor perkhidmatan sejumlah 5.3 bilion, sektor perkilangan 4.8 bilion dan sektor utama sejumlah 170 juta. Bagi sektor perkhidmatan, daripada nilai pelaporan 5.3 bilion, 370 juta merupakan pelaburan tempatan yang terlibat di dalam aktiviti-aktiviti perumahan dan perhotelan. Bagi pelaburan sebanyak 49 bilion merupakan pelaburan asing yang terlibat di dalam aktiviti-aktiviti hub perikanan. Pelaporan asing ini adalah daripada negara Amerika Syarikat. Bagi sektor perkilangan, jumlah pelaporan adalah 4.8 bilion. Daripada jumlah ini, 4.6 bilion adalah pelaporan tempatan, sementara pelaporan asing berjumlah 175 juta. Pelaporan dalam sektor perkilangan adalah dalam subsektor kimia, besi, pengangkutan, plastik dan makanan. Pelaporan terbesar adalah projek semur di Sipitang dengan nilai pelaporan berjumlah 4.5 bilion ringgit Malaysia. Pelaporan lain dalam sektor perkilangan dengan jumlah 200 juta adalah terletak di Kota Kinabalu, Sandakan, Tawau dan Lahad Datu. Bagi sektor utama, jumlah pelaporan adalah 170 juta. Sebanyak 77 juta adalah pelaporan tempatan dan 92 juta adalah pelaporan asing. Pelaporan ini adalah dalam industri, penumbuhan dan pertanian. Tuan Speaker, demikianlah maklumat-maklumat yang diperolehi daripada Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA. Kita amat menalu-alukan kemasukan pelaburan dari berbagai sektor ke negeri Sabah dan kita akan terus melibat gandakan usaha untuk menarik pelaburan ke negeri kita, sama ada pelaburan dari luar maupun pelaburan domestik. Dengan kedudukan Sabah sebagai negeri yang teratas sekali di seluruh negara dari segi jumlah pelaburan pada suku pertama tahun 2012, ini merupakan pertanda dan penunjuk bahawa Sabah merupakan destinasi pelaburan yang amat menarik minat pelabur-pelabur dari dalam atau luar negeri. Kini Sabah menjadi negeri nombor 1 dari segi jumlah pelaburan meninggalkan negeri-negeri yang diperintah oleh pembangkang seperti Selangor atau Pulau Penang. Tuan Speaker, oleh hal yang demikian, saya berharap semua pihak yang dapat terus memberikan kerjasama yang padu kepada kerajaan bagi menunjukkan iklim pelaburan yang kondusif kepada pelabur-pelabur.
Kini pelapor-pelapor menjadi lebih gairah atau excited untuk datang ke Sabah. Pihak kerajaan tidak berbelut tubur, malah terus meningkatkan kemudahan infrastruktur, tabir urus yang baik, memperkukuhkan integriti dan mengekalkan keamanan, keharmonian dan kestabilan di negeri ini. Mana-mana pihak yang cuba untuk mengganggu kestabilan politik dan ekonomi negeri ini, mereka adalah tidak bertanggungjawab dan akan hanya mengecewakan pelapor secara umum dan secara khususnya kepada rakyat Sabah. Sekian, terima kasih. Tuan Speaker, sebenarnya soalan ini saya telah menyeraikan sebagai soalan tertulis. Bagaimanapun saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri untuk menjawab soalan saya ini di Dewan Yang Mulia ini. Soalan tambahan saya, antara laporan-laporan yang diterima dari MIDA juga telah dinyatakan bahawa kos tanah, caj pelabuhan dan pengangkutan yang tinggi di Sabah cenderung untuk menghalang pelabur asing untuk melabur di negeri Sabah. Bagaimana masalah ini boleh diatasi supaya kita dapat menarik lebih banyak pelabur ke Sabah? Itu soalan saya.